Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah dapat bersama-sama kita menjayakan kerjasama strategik Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi program Klinik Literasi Undang-Undang 2.0 Online Legal Pocket Talk. Tajuk perbincangan pada pagi ini adalah Hadhanah, Parental Alienation Syndrome dan penculikan anak oleh pasangan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, terutama sekali kepada Yang Amat Arif, Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Malaysia yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Kepada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Syar'i Negeri Sembilan, Datuk Abbas bin Nordin yang telah memberi pelepasan untuk saya berkongsi topik pada pagi ini, dan tidak lupa kepada Puspanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan. Ini merupakan pengalaman saya kali pertama di dalam FB Live. Semoga perkongsian ini dapat memanfaatkan kepada para pendengar, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya selama 1 jam sehingga pukul jam 12.30 hari, dan saya akan membahagikan topik pada pagi ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama iaitu serba ringkas mengenai hadhanah di Mahkamah Syariah. Saya tidak akan pergi secara detail mengenai proses dan seksyen undang-undang yang terlibat. Bahagian kedua adalah pengenalan kepada apakah itu parental alienation, dan bahagian ketiga adalah pengambilan anak secara tidak sah dari pihak penjaga. Dan soalan-soalan sekiranya ada akan saya cuba menjawabnya di akhir pembentangan kelak. Soalan-soalan ini adalah dalam bentuk bertulis saja supaya mudah pengurusan urus dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan kita punya perbincangan pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi bahagian pertama. Jadi sebelum kita nak masuk kepada parental alienation dan juga penculikan kanak-kanak ini, perlu ada asasnya bagaimanakah parental alienation dan juga penculikan anak-anak kanak-kanak ini berlaku. Jadi asasnya adalah terhadap ini, iaitu hadhanah. Apakah pengertian hadhanah? Hadhanah ni bermaksud penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri, sama ada dalam tempoh perkahwinan atau selepas perceraian. Jadi isu hadhanah ini ialah yang pertama, masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Sekiranya anak-anak ini telah besar dan boleh menguruskan dirinya sendiri, maka ianya tidak dipanggil hadhanah tetapi dipanggil custody ataupun hak penjagaan. Bagi hadhanah, siapakah yang paling berhak terhadap hadhanah?
sama ada dalam tempoh perkahwinan atau selepas perceraian. Ibu adalah orang yang paling berhak daripada orang lain bagi menjaga anak kecilnya sehinggalah kanak-kanak ini mencapai umur mumayyiz. Makan, minum, tempat tinggal, pengurusan harian, pengurusan mandi, pengurusan tidur, kanak-kanak yang masih kecil semuanya adalah kepada ibu yang paling berhak untuk menjaganya. Baik. Setelah berlaku perceraian, timbul keperluan undang-undang dan syarak siapakah yang akan menguruskan dan menjaga anak-anak ini. Mahkamah Syariah merupakan pihak yang berautoriti dalam memutuskan hadanah. Di dalam memutuskan hadanah, pertimbangan utama yang diberikan oleh Mahkamah Syariah ialah yang pertama, kebajikan kanak-kanak itu. Kedua, kemahuan ibu bapa kanak-kanak. Dan ketiga, kemahuan kanak-kanak itu sekiranya dia dalam peringkat umur yang boleh menyatakan pendapatnya. Apakah syarat-syarat yang dikenakan oleh mahkamah semasa membuat perintah hadanah? Semasa membuat perintah hadanah, Mahkamah Syariah akan mengenakan syarat-syarat yang hendaklah dipatuhi oleh pihak-pihak. Asasnya adalah seperti berikut. Pertama, tempat kanak-kanak itu akan tinggal dan pelajarannya. Kedua, mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu hak untuk akses bersama, melawat dan bermalam bersama ibu atau bapa, termasuk keluarga ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan dalam tempoh masa dan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh mahkamah demi kebajikan anak-anak ini. Jadi, asas hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam di dalam pengurusan hadanah ini adalah jika hak jagaan diletakkan kepada ibu, bapa diberikan hak akses bersama, melawat dan memalam. Jika hak jagaan diletakkan kepada bapa, ibu diberikan hak akses bersama, melawat dan memalam. Itu saja dia punya prinsip asas kepada hadanah. Seorang menjaga, seorang akan melawat, seorang lain yang melawat, seorang lain akan menjaga. Jadi, anak-anak ini akan mendapat bersama kepada kedua ibu bapa masing-masing walaupun telah bercerai, tetapi untuk hak bersama kepada kedua-duanya diberikan oleh hukum syarak kepada anak-anak ini. Sekiranya di dalam perkara di atas ini, sekiranya anak ini memilih untuk duduk dengan bapa, ibu akan diberikan hak akses bersama, melawat dan bermalam. Sekiranya anak ini memilih untuk duduk dengan ibu, bapa akan diberikan hak akses bersama, melawat dan bermalam. Berapa lamakah tempoh hadanah? Berakhir bila anak ini tidak perlu lagi pemeliharaan kerana telah dewasa. Kedua, setelah mumayyiz, anak ini boleh pilih sama ada untuk tinggal bersama ibu ataupun bapa. Di dalam undang-undang keluarga Islam negeri, telah diperuntukkan bahawa hak hadinah ini adalah hak penjaga bagi menjaga kanak-kanak tamat apabila kanak-kanak lelaki mencapai umur 7 tahun dan umur 9 tahun jika kanak-kanak itu perempuan. Tetapi mahkamah boleh atas permohonan hadinah membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur 9 tahun jika kanak-kanak itu lelaki dan 11 tahun jika kanak-kanak itu perempuan. Jadi selepas tamatnya hak hadinah, maka penjagaan akan turun kepada bapa dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan iaitu memayyiz, maka kanak-kanak itu adalah berhak untuk memilih untuk tinggal dengan sama ada dengan ibu ataupun dengan bapanya, melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Okey. Ini bermakna asas ini adalah
Kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar ada perintah hadhanah. Jadi apabila perintah hadhanah, ini bermaksud kanak-kanak ini kalau lelaki bawah umur 7 tahun, kalau kanak-kanak ini perempuan bawah umur 9 tahun. Atau dilanjutkan bagi lelaki 9 tahun dan dilanjutkan kalau perempuan umur 11 tahun. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mendengar perintah hadhanah, maka melibatkan kanak-kanak yang di bawah umur 9 tahun dan 11 tahun. Baik, apa yang berlaku sekiranya anak-anak ini telah berusia 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, ya, maka ia bukan dipanggil hadhanah lagi, tetapi adalah dipanggil hak penjagaan ataupun custody. Di mana anak-anak ini telah pun dewasa dan tidak perlu orang untuk menjaga mereka dari segi makan, minum, pakaian kerana mereka telah boleh menguruskan diri mereka sendiri. Baik, selesai perkara itu. Bab pertama selesai. Kita pergi bab yang kedua, iaitu apakah dia parental alienation ini. Terma parental alienation ini sekiranya akan diterangkan nanti, memang adalah berlaku pada setiap perceraian yang melibatkan perceraian yang tidak baik, messy divorce. Tetapi terma ini adalah terma bahasa Inggeris. Jadi kita boleh guna pakai terma bahasa Inggeris ini untuk menerangkan apakah dia parental alienation ini. Dia tidak ada terma yang boleh dialih bahasa ke bahasa Malaysia, iaitu sekiranya kita membuat alih bahasa parental alienation ini dipanggil pengasingan ibu bapa. Tapi saya tak nak guna pakai pengasingan ibu bapa ini, saya akan menggunakan terma parental alienation. Jadi, apakah dia parental alienation ini? Kanak-kanak, anak-anak ini dianugerah dengan perasaan menyayangi kedua ibu bapa. Apabila berlaku perceraian ibu dan bapa, anak-anak ini akan menghadapi satu fasa yang sangat berbeza di dalam kehidupan mereka. Sebelum ini, mereka tinggal bersama ibu dan bapa dalam satu rumah. Kini, ibu tinggal di kediaman lain dan bapa tinggal di kediaman lain. Dan mereka terpaksa berpisah kehidupan seharian mereka dengan ibu atau bapa mereka. Ibu dan bapa kemudian perlu satu perintah mahkamah untuk pengurusan hadhanah anak-anak mereka. Jika perceraian ini adalah perceraian baik, secara baik, insya-Allah pengurusan anak tidak ada menjadi masalah dan boleh diuruskan. Tetapi jika perceraian ini adalah perceraian yang tidak baik, maka akan timbullah parental alienation ini. Jika ibu dan bapa yang telah bercerai mempunyai perselisihan yang berterusan, ibu atau bapa akan cuba merosakkan hubungan anak dengan pihak yang satu lagi. Caranya ialah ibu atau bapa akan memburukkan, menakutkan, memanipulasi atau menjauhkan hati dan perasaan anak-anak ini kepada pihak yang satu lagi. Berbohong kepada anak mengenai bapa atau ibu mereka. Tujuan mereka adalah untuk anak-anak ini untuk pilih duduk dengan dia dan anak ini tidak mahu dengan ibu atau bapa satu lagi. Inilah yang dinamakan parental alienation. Di mana dengan perselisihan ini, salah satu pihak ini ataupun kedua-dua pihak ini memburukkan, menakutkan, memanipulasi dan menjauhkan hati dan perasaan anak-anak ini supaya tidak suka kepada bapa, tidak suka kepada ibu yang satu lagi, agar anak ini bersama mereka dan tidak bersama pihak yang satu lagi. Jadi dengan parental alienation ini, maka kanak-kanak yang disogokkan dengan keburukan ibu atau bapa akan mengalami gangguan pemikiran dan emosi yang bertentangan dengan anugerah perasaan menyayangi kedua ibu bapa.
Dahlah mereka baru nak adaptasi fasa baru dalam kehidupan mereka, dibebani pula dengan gangguan pemikiran ini. Kanak-kanak ini apabila berlakunya parental alienation ini akan timbul masalah tingkah laku dan psikologi yang teruk, efek kepada kesejahteraan mental dan hubungan mereka dengan ibu atau bapa yang satu lagi akan mengalami kerosakan yang ketara disebabkan parental alienation ini. Okay. Tujuan parental alienation ini adalah untuk menjejaskan hubungan anak-anak dengan ibu atau bapa mereka. Ini memang sangat-sangat bertentangan dengan Islam. Apabila suami dan isteri bercerai, yang bercerai adalah suami dan isteri. Tetapi anak-anak kepada perkahwinan itu tidak akan bercerai sama ada dengan ibu ataupun bapa. Yang menceraikan anak-anak ini di antara ibu dan bapa mereka adalah ibu dan bapa mereka itu sendiri. Jadi, dengan berlakunya parental alienation ini, kanak-kanak yang tidak bersalah, yang tidak sepatutnya dibebankan dengan jiwa dan perasaan yang tidak normal kepada ibu atau bapa akan menjadi mangsa. Kejayaan parental alienation oleh salah satu pihak ini adalah semata-mata untuk kepuasan diri demi dendam, iri hati, kemarahan, kebencian kepada pihak yang satu lagi, dan anak ini digunakan sebagai alat. Apabila berlakunya parental alienation ini dan parental alienation ini berjaya disematkan ke dalam anak-anak ini, kita akan melihat perubahan tingkah laku yang tidak biasa dan tidak normal kepada anak-anak. Mereka menjadi pemarah kepada ibu atau bapa. Kadang-kadang mereka kelihatan takut, tidak bercakap langsung dan menjadi reklusif, menyendiri. Dan selalunya yang paling ketara ialah mereka akan menjadi kurang ajar. Baik kepada orang yang memburukkan pihak satu lagi dan juga kepada pihak yang diburukkan. Anak-anak ini akan menjadi kurang ajar kepada kedua-dua belah pihak. Ini kerana anak-anak ini akan menjadi confused dan tidak tahu bagaimana untuk memberi reaksi akibat dari sogokan parental alienation ini. Anak-anak ini yang dia tahu dia ada ibu dan bapa, ibu bapa telah bercerai. Dan apabila ibu bapa telah bercerai, disogokkan dengan ketakutan pihak yang satu lagi adalah jahat, tidak baik, buruk perangai, ditakutkan, maka sifat normal sebagai anak yang menyayangi kedua ibu bapa ini akan menjadi terbalik. Dan akibat daripada ini, anak-anak ini akan menjadi confused dan anak-anak ini akan menjadi reaktif, mereka menjadi pemarah kerana bukan normaliti bagi mereka untuk membenci ibu ataupun bapa mereka. Parental alienation ini berlaku setiap kali ibu atau bapa memburukkan image dan personality pihak satu lagi kepada anak. Mungkin berlaku semasa makan, semasa di dalam kereta, semasa menonton televisyen, malahan semasa beriadah dengan anak juga. Apa-apa yang kata-kata ataupun perkataan ataupun ayat yang memberi gambaran buruk image dan personality ibu atau bapa mereka, sama ada ibu atau bapa yang di dalam jagaan ataupun semasa lawatan ekses dan bermalam, maka anak-anak ini akan disogokkan dengan parental alienation. Mak cakap ini kepada bapa, bapa cakap ini kepada mak, mami cakap ini kepada daddy, daddy cakap ini kepada mami. Jadi anak-anak ini menjadi confused terhadap macam mana nak bereaksi terhadap ibu dan bapa ini. Maka berlakulah parental alienation. Saya semasa menjalankan tugas perbicaraan di mahkamah-mahkamah, ini adalah tanda-tanda lazim, antara lain tanda-tanda lazim
yang semasa di dalam kamar dan semasa di dalam perbicaraan, apa yang saya dapati secara langsung parental alienation ini. Mungkin parental alienation ini terma yang tidak diketahui oleh pihak-pihak, tapi apabila salah satu yang berlaku ini, maka ia adalah sebenarnya parental alienation dan kepada anak-anak mereka lah ini yang menjadi mangsa. Baik, saya akan pergi satu persatu tanda-tanda lazim semasa perbicaraan di dalam mahkamah apakah dia berlaku parental alienation. Yang pertama, pasangan akan mengkritik pasangan dan menunjukkan mereka ini adalah pasangan yang tidak baik. Kedua, pasangan menunjukkan kemarahan secara zahir-zahirnya kepada pihak satu lagi semasa di dalam mahkamah. Tiga, pasangan menunjukkan kebencian kepada ibu dan bapa pihak yang satu lagi di hadapan anak-anak. Empat, pasangan ini akan berbohong kepada anak bahawa ibu atau bapa yang satu lagi tidak lagi menyayangi mereka. Menunjukkan kemarahan kepada anak ini dan menyatakan tidak akan sayang lagi kepada anak ini jika terus berhubung dengan ibu atau bapa yang lagi satu. Atau sekiranya bapa dan atau ibu yang mendapat hak akses untuk melawat, beliau akan menyatakan sekiranya engkau pergi jumpa dengan mak atau abah, kalau engkau pergi untuk berjumpa dengan mami ataupun daddy, maka mak takkan sayang lagi, abah takkan sayang lagi. Sekiranya terus. Jadi anak-anak ini akan mendapat sogakan-sogakan negativiti terhadap pihak yang satu lagi. Yang di atas tadi berbohong bahawa ibu dan bapa tidak lagi menyayangi mereka. Ini berlaku apabila dalam kes-kes di mana pihak yang satu lagi telah pun berkahwin, bekas suami ataupun bekas isteri telah pun berkahwin lain dan mereka dalam pasangan baru ini telah pun mempunyai anak baru terhadap perkahwinan tersebut. Dan dengan anak baru, dengan kehadiran zuriat baru terhadap pasangan lagi satu, maka ibu ataupun bapa ini akan menyatakan kepada anak ini bahawa mama kau dah ada anak baru, bapa kau telah pun ada anak baru. Maka tak payahlah pergi ke rumah tersebut, tak payah lagi melawat, tak payah duduk situ kerana mereka sebenarnya dah tidak lagi menyayangi awak. Mereka dah ada baby baru, mereka akan menyayangi baby baru. Betul ataupun tidak betul kenyataan itu, ya, anak ini akan terkesan terhadap kata-kata ibu ataupun kata-kata bapa. Kerana bagi mereka mana mungkin ibu atau bapa berbohong kepada mereka. Okay. Menjadikan anak-anak ini terlampau bergantung kepada ibu atau bapa sekaligus menjarakkan antara mereka dan ibu bapa yang satu lagi. Sengaja menghadkan hubungan anak dengan ibu bapa yang satu lagi, membebankan atau memaksa untuk anak memilih salah satu daripada kedua ibu bapa. Brainwash dalam bahasa Melayu, brainwash otak anak bahawa ibu atau bapa yang satu lagi boleh membahayakan diri dan jiwa anak-anak ini. Perkara ini semua yang dinyatakan atas mungkin betul ataupun mungkin salah, tetapi yang penting pada pemahaman anak ini, apa yang mak dia cakap, apa yang bapa dia cakap adalah betul. Dan ini akan menjadikan anak ini takut untuk bersama dengan ibu atau bapa yang telah diburukkan tersebut. Tidak membenarkan ibu bapa yang satu lagi melawat anak. Pada pada masa-masa yang telah ditetapkan oleh mahkamah, pada 2 minggu sekali atau sebulan sekali bermalam dan bersama anak-anak ini, pihak yang satu lagi ini tidak membenarkan ibu
ataupun tidak membenarkan bapa untuk mengadakan hak akses untuk bersama dan melawat anak-anak ini walaupun masa dan tempat dan hari telah pun ditetapkan oleh mahkamah. Mengadakan program-program dan aktiviti-aktiviti anak-anak ini pada tarikh-tarikh lawatan dan akses pihak-pihak yang satu lagi bagi menggagalkan hak lawatan dan akses ini. Sekiranya hak akses dan lawat dan bersama anak-anak ini berlaku pada setiap 2 minggu sekali, pada minggu kedua ataupun minggu keempat setiap bulan, bapa ataupun ibu yang menjaga anak ini mengadakan program ataupun aktiviti anak ini untuk anak-anak ini terlibat supaya hak akses dan lawatan ini tidak boleh dibuat oleh pihak yang satu lagi. Memburukkan pasangan baru ibu atau bapa yang satu lagi dan memburukkan keluarga ibu atau bapa tersebut. Sekiranya pasangan baru atau sekiranya ibu atau bapa telah berkahwin lain, ibu telah berkahwin dengan suami baru ataupun bapa telah berkahwin dengan isteri baru, maka ibu atau bapa yang sedia ada ini akan memburukkan pasangan baru, mak tiri baru atau bapa tiri baru anak-anak ini. Betul ataupun tidak betul bukan non-isu. Apa yang betul bagi kanak-kanak ini adalah telah berlaku image yang personality yang tidak baik terhadap pasangan baru ini dan menjadikan anak ini gusar dan takut untuk bersama ibu atau bapa pihak satu lagi apabila bersama dengan pasangan baru mereka. Seterusnya, memburukkan keluarga ibu dan keluarga bapa. Datuk, nenek, pakcik-pakcik, makcik-makcik, sepupu-sepupu, di belah ibu, di belah bapa. Jadi, ini adalah poin-poin yang berlaku di dalam mahkamah dan saya garapkan menjadi poin-poin begini. Yang berlakunya parental alienation ini. Dan apabila pemburukan ini berlaku di keluarga pihak sebelah sana, maka anak-anak ini akan percaya, seperti sekali lagi saya kata, betul ataupun tidak, non-isu. Yang utama ialah anak ini akan percaya ibu dan bapa mereka mana mungkin ibu bapa mereka akan berbohong kepada mereka dan apa yang ibu dan bapa mereka cakap adalah benar. Jadi apabila dua-dua berlaku, maka anak ini akan menjadi confused. Para perempuan boleh bayangkan nama-nama yang buruk, menggelarkan ibu atau bapa dengan haiwan dan sifat kejahatan. Ini pun tuan-tuan dan puan-puan tahu apa yang saya maksudkan. Saya nak cakap pun tak sanggup, tapi tuan-tuan dan puan-puan faham apakah itu yang dimaksudkan kat sini. Apabila berlaku di dalam mahkamah ini, masing-masing akan menggelar, memberi nama-nama buruk kepada pihak yang satu lagi. Sekiranya nama-nama tersebut disebut di dalam mahkamah, tidak mungkin nama-nama tersebut tidak disebut semasa di luar mahkamah di hadapan anak-anak ini. Maka apabila bapa dan ibu kepada kanak-kanak ini telah digelarkan dengan nama-nama yang buruk dan nama-nama haiwan dan sifat-sifat kejahatan, maka anak-anak ini akan percaya bahawa pihak yang satu lagi ini memang bersifat haiwan, ada bersifat kejahatan dan anak-anak ini akan takut untuk pergi ke pihak sana, maka berlakulah parental alienation ini. Menimbulkan rasa takut pada anak mengenai ibu atau bapa yang satu lagi. Ibu atau bapa ini menakut-nakutkan anak ini bahawa mak yang kau ini, mak awak ini, mak kau, mak bapak awak ini. Jadi dengan menimbulkan rasa takut ini, anak ini menjadi rasa takut untuk pergi kepada pihak yang satu lagi. Ataupun sekiranya duduk dengan mak dan bapa yang diberikan hak jagaan, pihak yang satu lagi menakut-nakutkan, anak ini akan berasa tidak selamat apabila duduk di rumah yang telah pun diperintahkan dia duduk. Mengganggu komunikasi ibu atau bapa. Jadi apabila berlaku komunikasi antara mak dan anak,
mak dan juga anak ataupun bapa, pihak yang menjaga atau pihak yang satu lagi, dia akan mengganggu komunikasi, membantutkan komunikasi atau menghalang komunikasi, atau menghadkan komunikasi, langsung anak-anak ini akan give up. Anak-anak ini tidak lagi mahu untuk berkomunikasi dengan bapa kerana takut ibu dan bapa yang menjaga mereka akan marah. Apabila tidak berlakunya komunikasi anak-anak ini, maka the line of communication dah breakdown, maka anak-anak ini tidak lagi berkomunikasi dengan bapa dan ibu secara sihat, dan apabila itu tidak berlaku, maka tidak adalah berlaku lagi pemberian jiwa dan kasih sayang di antara anak dan ibu ini. Yang ini, yang terakhir sekali, ini adalah memarahi anak apabila terjumpa gambar bersama ibu atau bapa yang satu lagi, atau menghadkan gambar anak dengan ibu bapa yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan tak percaya benda ini berlaku, tetapi daripada semasa dibuat siasatan di dalam kamar anak-anak ini, salah satu antara anak-anak ini memaklumkan kepada hakim bahawa saya akan dimarahi oleh mak, saya akan dimarahi oleh bapa apabila terjumpa gambar-gambar yang mereka berdua, yang saya save di dalam handphone, ataupun saya print out gambar diletak dalam bilik, apabila gambar satu lagi berada dengan saya. Pihak mak ataupun pihak bapa, mama ataupun baba akan marah saya kerana terjumpa gambar ini bersama ibu atau bapa yang satu lagi. Saya takut, maka saya pun delete gambar tersebut. Apabila ini berlaku, anak ini akan terkesan dengan sangat tinggi bahawa mereka sebenarnya tidak boleh langsung untuk mempunyai apa-apa connection walaupun gambar bersama pihak yang satu lagi. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan akan sedih apabila tengok kanak-kanak ini dia dalam satu keadaan yang dia tidak tahu apa yang dia nak buat. Buat salah, tak buat salah, cakap salah, tak cakap salah. Jadi dia akan menjadi satu bebanan kepada mereka dan dia akan menjadi reklusif. Reklusif ni dia akan menyendiri, cakap pemarah, cakap sikit tak nak, cakap tu tak nak. Kesian dengan kanak-kanak ini. Dan apabila kita kasihan, maka yang menjadi mangsa ini adalah kanak-kanak. Mereka lah menjadi mangsa. Dan kebajikan kanak-kanak ini apabila ini berlaku memang terabai, dan ibu dan bapa lah yang main peranan agar parental alienation ini pastikan tidak berlaku daripada mereka sendiri. Tanda-tanda parental alienation. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok apakah dia tanda-tanda parental alienation ini. Yang pertama, anak-anak ini mula enggan bercakap dengan atau melawat anda dengan anggapan semua yang dikatakan oleh ibu atau bapa yang memburukkan anda itu betul. Dah tak nak bercakap, dah tak nak melawat. Telefon tak nak angkat, WhatsApp call tak nak angkat, WhatsApp video tak nak angkat, semua tak nak, dah enggan, mula enggan bercakap. Kedua, apabila tiba giliran anda untuk melawat akses bermalam, anak-anak mula memberi alasan yang tidak begitu meyakinkan untuk bertemu dengan anda. Alasan-alasan yang dikemukakan ini adalah alasan-alasan yang remeh. Tapi anda perlu tahu dan perlu perhatikan bahawa apabila alasan-alasan ini, remeh ini timbul, maka berlakulah parental alienation oleh pihak yang satu lagi. Seterusnya, anak-anak ini akan menjadi kasar dan menunjukkan kebencian terhadap anda dan keluarga. Kasar dari segi perbuatan, kasar dari segi percakapan, kasar dari segi fizikal dengan adik-beradik yang lain, kasar dari segi kata-kata. Anak-anak ini akan menjadi kasar. Tuan-tuan dan puan-puan akan faham maksud saya ni, apa maksudnya kasar. Anak-anak ini menganggap semuanya sebagai baik atau betul dari ibu atau bapa yang memburukkan pihak yang satu lagi. Dan buruk, salah mengenai semua perkara berkaitan dengan anda. Ibu atau bapa
betul saja, yang satu lagi semua buruk dan semua salah. Apabila bercakap dengan anak-anak anda tu kelak, sekiranya anak-anak anda mengatakan bahawa anda ni buruk, anda ni salah, anda ni tu ni, mak sana betul, ibu sana, bapa sana betul, baba betul, maka itu adalah signs of parental alienation. Seterusnya, anak-anak ini tidak dapat mengetahui apa yang betul dan salah, tapi percaya saja apa yang dikatakan oleh ibu atau bapa tersebut. Bayangkanlah anak-anak yang umur 8 tahun, 9 tahun, yang umur 11 tahun, yang umur 5 tahun, dikatakan bapa ni, tiap hari dikatakan bapa jahat, bapa jahat, bapa jahat. Ibu jahat, ibu jahat, ibu jahat, ibu jahat. Anak mana yang tidak terkesan kerana mereka mengatakan bahawa mana mungkin mak dan ibu bapa ni cakap bohong kepada saya. Jadi anak-anak ini tidak akan mengetahui betul dan salah, percaya saja apa yang dikatakan oleh bapa. Jadi itu adalah tanda-tanda parental alienation dan kesan parental alienation ibu bapa kepada anak-anak. Baik. Anak-anak ini apabila berlakunya parental alienation, anak-anak ini akan terganggu dan mengalami masalah psikologi. Apakah masalah-masalah anak-anak ini? Yang pertama, kegelisahan dan kemurungan. Kesian tuan-tuan dan puan-puan anak-anak ini. Anak-anak ini masih kecil, mereka tak tahu bagaimana nak mengekspresi diri, tetapi cara pengekspresian diri mereka adalah melalui kegelisahan dan kemurungan. Anak-anak ini akan bingung untuk menilai apa yang betul dan apa yang salah. Kekeliruan boleh menyebabkan anak ini mengasingkan diri dan menyendiri. Bayangkanlah tuan-tuan perempuan, anak-anak ini berusia 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, dah mula mengasingkan diri dan menyendiri. Sepatutnya masa inilah bermain, berseronok, explore dunia. Tapi ketika inilah dia mengasingkan diri dan menyendiri. Menghabiskan masa bersendirian dari orang lain dan berfikir berulang-ulang kali mengenai ibu dan bapa dan hubungan mereka. Maka boleh menyebabkan masalah kegelisahan dan kadang-kadang kemurungan yang teruk. Kedua, masalah kemarahan. Apabila ibu dan bapa memanipulasi anak atau menanamkan perasaan negatif dan kebencian terhadap pihak satu lagi di dalam pemikiran mereka, ia memberi kesan yang buruk dan membuat anak menjadi pemarah atau marah kepada ibu dan satu lagi. Anak menjadi pemarah ini, apabila anak ini menjadi pemarah semasa tinggal bersama dengan parent yang menjaga mereka. Marah kepada ibu bapa yang satu lagi apabila berlakunya hak akses lawatan dan memalam. Jadi anak ini akan menjadi pemarah di rumah yang dia duduk dan akan marah kepada pihak satu lagi apabila berlakunya hak lawatan dan akses bermalam di rumah pihak satu lagi. Akhirnya, mereka akan mengalami masalah kemarahan dan mengalami kekecewaan dan kecelaruan jiwa. Dan sebilangan kanak-kanak ini akan menjadi kurang ajar dan bahkan tidak menjadi sopan ketika mereka dewasa. Mereka tak tahu mereka ini marah, tetapi itu adalah sifat yang timbul daripada mereka secara natural akibat daripada parental alienation ini. Takut. Parental alienation ini boleh membuat anak ini merasa ditolak oleh ibu dan bapa. Merasa ibu dan bapa satu lagi tidak menyayangi, merasa ibu dan bapa tak suka lagi, merasa ibu dan bapa tak nak lagi melawat anak ini, merasakan ibu dan bapa ini dia melakukan kesalahan terhadap ibu dan bapa dan ibu dan bapa ini tak nak mau lagi untuk melawat mereka dan akan menjadikan rasa takut, fobia ini daripada sekecil-kecil perkara ke sebesar-besar perkara yang memboleh memburukkan kanak-kanak ini sewaktu dia membesar. Dia tidak akan membesar kepada normal. Gangguan makan dan minum. Apabila berlakunya parental alienation ini, maka seorang kanak-kanak ini akan sentiasa merasa bimbang
dan boleh mempengaruhi pola tidur dan makanan mereka. Mereka bermasalah dengan mimpi buruk, tidak ada proses pemakanan yang baik atau mengalami gangguan seperti insomnia atau kegemukan. Tak boleh tidur ataupun tidur tak bangun-bangun ataupun kurus ataupun kegemukan. Jadi gangguan tidur dan makan ini adalah masalah daripada psikologi mereka apabila berlakunya parental alienation ini terhadap mereka oleh salah satu pihak ataupun kedua-dua pihak, ibu dan bapa mereka. Kurang fokus. Ini tuan-tuan dan puan-puan akan terkejut apabila ini berlaku. Apabila anak-anak ini terganggu, sebelum ini mereka ni adalah star student di dalam peperiksaan, di dalam sekolah, adalah pelajar contoh, adalah pelajar yang baik, adalah pelajar aktif di dalam sekolah. Apabila berlaku parental alienation ini, sedikit demi sedikit mereka akan terganggu dari segi semua hal perkara, mental, fizikal dan spiritual. Dan apabila anak-anak terganggu, mereka akan mempunyai masalah untuk fokus. Fokus di dalam kelas, fokus di dalam kearahan guru, fokus di dalam mata pelajaran, fokus di dalam segala hal. Dan sebilangan besar daripada mereka boleh kehilangan minat untuk belajar kerana asyik berfikir tentang permasalahan mereka sehingga menghasilkan akhlak yang buruk. Harga diri yang rendah, low self-esteem, tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang sewajarnya daripada ibu dan bapa membuat anak ini meragui diri mereka sendiri dan mungkin takut mencuba perkara baru dalam hidup. Dan lain-lain, kesan negatif ini adalah anak-anak ini merosakkan diri mereka sendiri, menjadi penagih dadah, mengisap vape, mula mengisap rokok, tidak pergi ke sekolah, ponteng sekolah, berkawan dengan orang baik, tidak lagi mematuhi segala arahan-arahan yang diberikan oleh anda, mempunyai panic attack, serangan panik, mempunyai hubungan yang buruk terhadap diri, adik-beradik, keluarga, masyarakat, rakan sekolah, guru-guru, masalah identiti sosial, langsung kaku, tidak beraktiviti, kehilangan ingatan kalau yang lebih drastik lagi, dan tingkah laku regresif. Kesian tuan-tuan dan puan-puan kalau berlakunya parental alienation ini kepada kanak-kanak. Semua di atas ini yang menjadi mangsa adalah kanak-kanak ini. Ibu dan bapa mungkin berasa menang dan puas. Pihak satu lagi tidak dapat bersama kanak-kanak ini. Tetapi hakikatnya telah merosakkan anak-anak ini secara mental, fizikal dan spiritual. Baik, saya ada lagi 10 minit lagi. Jadi, apa yang berlaku? Sekiranya berlaku kepada anda. Hubungan anak dengan anda semakin terjejas dan menjadi rosak. Bekas pasangan anda berusaha menjauhkan anda daripada anak anda. Anda tahu mereka salah dan sindrom menjauhkan diri anak dengan ibu atau bapa perlu dihentikan. Tetapi, bagaimana anda perlu menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama, bercakap dengan anak anda. Mungkin sukar untuk mencari peluang untuk bercakap dengan anak anda, tetapi apabila anda melakukannya, duduklah bersama mereka dan bantu mereka memahami apa yang berlaku dan betapa anda menyayangi mereka. Ingatkan mereka masa baik ketika anda bersama dahulu. Jelaskan kepada mereka bahawa mereka tetap akan dijaga dan disayangi tanpa syarat. Adalah penting untuk bercakap dengan ibu atau bapa yang menjauhkan anak ini mengenai kebajikan anak ini. Bercakap dengan anak-anak anda, bercakap dengan ex pasangan anda. Ya. Kedua, anda kena berhati-hati setiap kali bersama anak-anak dan jangan membuat kesalahan. Bekas pasangan anda telah memurukkan anda dan daripada bertindak balas terhadapnya, anda harus bertenang kerana tindakan yang salah, walaupun sedikit di hadapan anak anda, akan mengesahkan apa yang ibu atau bapa mereka telah cakapkan kepada anda. Dapatkan nasihat peguam syar'i. Sekiranya ada keperluan, hubungi peguam syar'i untuk melindungi anak anda. Berikan bukti yang anda kumpulkan dan jelaskan keadaan ini dengan jelas. Peguam syar'i akan membantu anda untuk membuat mahkamah memahami apa yang anda lalui dengan bukti yang mencukupi
serta dapat membantu dalam hujahan syarak. Jangan berputus asa. Berjuang demi kebajikan anak anda. Anda harus berjuang untuk anak-anak anda yang menjadi mangsa parental alienation dan digunakan oleh bekas suami anda atau bekas isteri anda untuk kepentingan mereka. Anak-anak anda mungkin memberontak terhadap anda atau menghina anda, tetapi anda kena faham bahawa mereka ini telah pun dimanipulasi dan jangan berputus asa memperjuangkan mereka. Terapi. Apabila anak telah dijauhkan hati dan perasaan secara salah dari ibu dan bapa, terapi dapat membantu menyatukan ibu dan bapa mereka. Dapatkan nasihat daripada kaunselor keluarga dan juga daripada program syariah anda di mana untuk mendapatkan terapi ini. Ingatlah, parental alienation ini memberi kesan yang serius kepada anak-anak. Walaupun anak ini mungkin tidak dapat melihatnya, kesannya dapat berlanjutan selama bertahun-tahun dan masalah hubungan antara anak dan ibu dan bapa bersifat psikologi. Anak-anak ini tidak bersalah dan akan mengalami masalah atau gangguan mental, emosi atau psikologi. Maka tuan-tuan dan puan-puan sebagai ibu dan bapa, kasihilah dan kasihanilah mereka. Okey, baik. Saya dah selesai berhubung dengan parental alienation ini. Jadi Hadhanah, tuan-tuan dan puan-puan tahu, hak penjagaan dah tahu. Hadhanah ini adalah anak-anak, kalau lelaki 7 tahun atau 9 tahun, perempuan 9 tahun atau 11 tahun ke bawah, itu adalah hak Hadhanah. Maka 11 tahun ke atas ataupun 9 tahun ke atas adalah hak penjagaan. Pergi mahkamah, mahkamah akan bagi perintah siapa jaga, siapa melawat. Kalau bapa dapat jagaan, ibu dapat lawatan. Ibu dapat lawatan, hak jagaan, bapa akan dapat lawatan. Dua-dua akan dapat jaga anak-anak. Baik. Apakah di parental alienation? Parental alienation ini ialah apabila pihak yang satu lagi ini memburuk-burukkan pasangan mereka, ibu ataupun bapa anak ini, dan menyebabkan anak-anak ini takut dan trauma dan percaya segala apa yang dikatakan oleh ibu ataupun bapa dan menjadikan anak ini tak mau lagi duduk dengan ibu, tak mau lagi duduk dengan bapa, ataupun kalau nak pergi pun secara terpaksa. Akan memutuskan rantaian kasih sayang di antara ibu ataupun bapa. Baik. Saya ada lagi berhubung dengan satu lagi topik, iaitu yang ketiga. Pengambilan anak secara tidak sah oleh pasangan. Baik. Jadi topiknya pada pagi ini adalah 3 perkara Hadhanah, parental alienation dan yang ketiga ialah penculikan anak oleh pasangan. Jadi penculikan anak oleh pasangan ini, di dalam mahkamah syariah ini saya tidak menggunakan terma penculikan anak. Saya akan gunakan terma ialah pengambilan anak secara tidak sah oleh pasangan. Okay. Bila berlaku? Apabila satu penghakiman Hadhanah atau penghakiman hak jagaan telah diberikan. Tuan-tuan dah faham ya? Penghakiman Hadhanah apa dia? Penghakiman hak jagaan apa dia? Okay. Di dalam penghakiman tersebut telah dinyatakan secara prinsipnya terma-terma. Yang pertama, kepada siapa diberikan hak Hadhanah atau hak jagaan. Kedua, kepada siapa diberikan hak akses, lawatan dan atau bermalam. Ketiga, tempat tinggal anak-anak semasa di dalam jagaan. Dan keempat, masa pengambilan dan masa dikembalikan. Hak akses, lawatan dan atau bermalam ini, ya, dia termasuk kepada cuti hujung minggu, bulanan, cuti persekolahan, 3 penggal, penggal pertama, penggal kedua, akhir penggal, cuti hari raya, cuti hujung tahun
ya, cuti, hak akses lawatan dan bermalam. Tempoh bermalam, tempoh lawatan, siapa dulu dapat, siapa dulu kemudian dapat, bagaimana apabila berlaku sekiranya sakit, semuanya akan diberikan, dinyatakan di dalam penghakiman tersebut. Maka apabila telah ditentukan ibu jaga, ditentukan bapa jaga pada tempoh-tempoh ini, okey, maka pengambilan anak secara tidak sah yang dinamakan saya penculikan ini, pengambilan anak secara tidak sah akan berlaku setiap kali terma-terma penghakiman tersebut dilanggar. Kenapa dinyatakan pengambilan anak tidak sah? Kerana pihak-pihak telah pun diberikan perintah untuk diakur masa, tempat dan ketika anak ini di mana berada, tetapi pada masa, tempat dan ketika anak ini berada, ibu ataupun bapa yang satu lagi telah pun mengambil anak-anak ini dan anak-anak ini tidak berada di tempat dan masa dan ketika sepatutnya anak-anak ini berada semasa di dalam penghakiman tersebut. Apabila terma-terma tersebut tidak dipatuhi oleh salah satu pihak atau oleh kedua-dua belah pihak, pihak yang terkesan ini hendaklah merekodkan hari, tarikh dan masa bila pengambilan anak yang secara tidak sah itu berlaku. Ya, adalah menjadi tanggungan kepada pihak yang terkesan. Ya, sekiranya bapa ini sepatutnya mengambil anak pada minggu kedua setiap bulan, tidak dapat diambil anak ini, maka adakah ia dikira pengambilan anak sah? Tidak pengambilan anak secara tidak sah? Jawapannya ya. Apabila bapa ini sepatutnya memulangkan balik anak ini pada hari Ahad jam 6 petang, tetapi bapa ini telah tidak menghantar anak ini balik pada 6 petang, sehinggalah ke satu tempoh, maka telah berlaku pengambilan anak secara tidak sah. Apa yang puan-puan ataupun tuan-tuan yang terkesan terhadap keingkaran pihak yang satu lagi ini, rekodkan hari, tarikh dan masa. Bukti yang akan dikemukakan sekiranya tindakan penguatkuasaan dibuat ke mahkamah adalah report polis, biasanya cover report, yang dibuat terhadap pengambilan anak secara tidak sah tersebut. Berjumpa dengan peguam syari'i anda, tindakan yang lazimnya diambil oleh peguam syari'i adalah: 1. Mendapat bantuan pihak berkuasa untuk pengambilan semula anak kepada jagaan yang sah. 2. Penguatkuasaan melalui pengkomitan di bawah Seksyen 151. 3. Penguatkuasaan melalui penghinaan mahkamah di bawah Seksyen 229. 4. Injangsi ataupun tegahan atau injangsi dan tegahan. Peguam syari'i anda akan menasihati apa yang boleh dibuat apabila berlakunya pengambilan anak secara tidak sah ini, dan kebiasaannya peguam syari'i akan menasihati supaya ubah terma hak jagaan yang sedia ada supaya menjadi lebih ketat agar pihak yang satu lagi ini tidak lagi dengan sewenang-wenangnya membuat pengambilan anak secara tidak sah. Kerana apabila berlakunya pengambilan anak yang tidak sah ini, maka yang terkesan ini adalah anak ini. Normaliti anak ini berlaku, mak akan jaga, tiba-tiba apabila bapa ambil, bukannya bapa yang jaga, bapa yang jaga, tapi bapa meletakkan ke rumah nenek, ataupun bapa meletakkan dengan isteri baru dia, ataupun bapa sendiri menjaga. Jadi normaliti mingguan anak ini telah pun berubah. Jadi apabila itu berubah, maka dari segi kebajikan anak ini, makan, minum, pakaian, mental, fizikal, spiritual ini akan beralih, maka mahkamah akan mengambil maklum perkara ini dan peguam syari'i anda akan mengambil maklum perkara ini dan akan menghujahkan dari syarak apakah yang patut dan wajar tindakan dibuat oleh pihak puan ataupun tuan semasa berlakunya proses pengambilan anak secara tidak sah.
Jadi alhamdulillah selesai. Jadi ini dalam tempoh lebih kurang 55 minit ini, apa yang saya telah nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah 3 perkara seperti mana yang telah diamanahkan kepada saya, khazanah, parental alienation dan pengambilan anak secara tidak sah. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat, apa yang tuan-tuan boleh buat, tanda-tanda yang boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok berlakunya parental alienation ini, parental alienation ini, dan apakah tindakan-tindakan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan buat sekiranya berlaku kepada diri anda. Jadi masa pun dah menuju jam 12, jadi saya mohon tidak dapat menjawab apa-apa persoalan yang telah diberikan kepada saya secara private chat ini kerana masa yang diberikan kepada saya setakat jam 12. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang telah memberi peluang kepada saya, dan kepada Ketua Hakim Syar'i saya Datuk Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nurdin, kepada Puspanita Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Pejabat Pembangunan Wanita dan Wilayah Persekutuan, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebagai penutup ni, Allah telah menjodohkan tuan dan puan. Allah jualah yang telah menentukan tempoh jodoh antara tuan dan puan. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah telah mengurniakan kamu berdua rezeki anugerah yang tidak ada nilainya, iaitu anak-anak kamu berdua. Allah telah menganugerahkan dan mengurniakan tuan dan puan satu status yang begitu tinggi di sisinya, iaitu status ibu dan status bapa. Status ini berkekalan sehingga akhir hayat tuan dan puan, sehingga ke alam barzakh dan sehingga ke syurga insya-Allah. Betapa ramainya yang mendambarkan status ini. Allah telah mengurniakan kepada kamu berdua. Dan bersaksilah bahawa dengan pengurniaan ini, amanah yang diberikan kepada tuan dan puan adalah satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan dan puan-puan bercerai, the ultimate goal yang tuan-tuan dan puan-puan kena sematkan dalam hati adalah kemenangan bagi anak-anak ini. Ya. Dan tuan-tuan sedang diuji secara individu dan juga secara bersama untuk menguruskan anak-anak ini selepas perceraian, dan Allah tahu tuan-tuan dan puan-puan mampu untuk melepasi ujian ini dengan kejayaan. Jadi tugas mahkamah dan tugas hukum syar'i adalah setakat di dalam dewan. Dan tuan-tuan dan puan-puanlah kena saling bantu-membantu dari hal anak-anak ini, bukan di atas topi bekas suami, bekas isteri, tetapi di atas topi sebagai ibu dan bapa. Jadi kepada tuan-tuanlah bersama mengelakkan gangguan-gangguan emosi, seringan-ringan gangguan-gangguan emosi, dan kepada seberat-berat masalah psikologi kepada anak-anak anda. Dan tuan-tuan dan puan-puan harus memainkan peranan yang amat penting dan membantu anak ini menghadapi masa yang getir apabila berlaku perceraian ibu bapa dan anak ini berlaku tidak tinggal bersama ibu bapa masing-masing dan anak ini mengalami fasa hidup yang baru. Bantu anak-anak ini, bantu mereka dari segi keperluan fizikal, emosi, dan mereka mesti diberi sokongan. Anak-anak ini adalah atas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bantu anak-anak ini supaya anak-anak ini akan dapat meneruskan kehidupan mereka dengan baik. Jika mereka merasakan bahawa ayah dan mami, baba dan mama, abah atau mak, umi atau abi, daddy atau mami masih menyayangi mereka, menceritakan baik-baik saja kepada ayah dan mami mereka. Ya, tugas tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga bermanfaat apa yang telah dinyatakan pada pagi ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dalam sihat sejahtera, jaga diri baik-baik, jaga anak-anak. Semoga insya-Allah kita bertemu semua di alam di akhirat kelak di dalam syurga Firdaus insya-Allah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.